Selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar yang dikasihi. Saya Lee Kuih Hui, boleh panggil saya Miss Lee. Video ini adalah membincang tentang bab 3 keanjalan permintaan dan penawaran. Okey, untuk maklumat anda, bab ini mempunyai dua subtopik yang utama, iaitu 3.1 permintaan dan 3.2 penawaran. Untuk subtopik permintaan, kita mempunyai keanjalan permintaan harga, keanjalan permintaan silang dan keanjalan permintaan pendapatan. Okey, untuk maklumat anda, video ini akan fokus tentang 3.1.3 iaitu keanjalan permintaan pendapatan. Okey, bagi keanjalan permintaan pendapatan, simbol yang kita pakai adalah EY. E masih sama iaitu keanjalan elasticity dan Y ini merujuk kepada pendapatan. Okey, jadi untuk keanjalan permintaan pendapatan ini, kita mempunyai beberapa bahagian yang pelajar kena fokuskan. Yang pertama itu adalah berkenaan dengan definisi, diikuti dengan rumus. Untuk maklumat pelajar, rumus kita hanya fokus dengan lengkuk biasa sahaja. Okey, akhirnya jenis barang. Okey, dan jenis barang ini dia mempunyai 4 kategori barang, iaitu barang mewah, barang normal, barang mesti dan juga barang bawahan. Jadi marilah sekarang kita fokus tentang definisi bagi keanjalan permintaan pendapatan. Okey, definisi dia. Dia adalah ukuran darjah tindak balas, perubahan kuantiti diminta bagi sesuatu barang, kesan daripada perubahan tingkat pendapatan pengguna. Okey, jadi pelajar kena ingatlah pendapatan dekat sini kita adalah fokus kepada pengguna sebab ini adalah berkenaan dengan permintaan. Permintaan itu ada berkaitan dengan pengguna. Okey. Okey, seterusnya kita akan fokus tentang rumus. Okey, untuk rumus kita hanya pakai kaedah lengkuk biasa sahaja. Okey, di mana EY sama dengan peratus perubahan QD bahagi dengan peratus perubahan Y. So ingat disebabkan ini adalah EY pendapatan, jadi bawah sini dia sudah jadi Y. Dia bukan lagi P. Ingat ya. Okey, so ini rumus yang pertama. Kita akan sambung dengan rumus yang kedua. Okey, di mana kita akan guna perubahan Q bahagi perubahan Y darab dengan Y kosong bahagi Q kosong. Okey, yang belakang ini ingat ada kosong lah sebab itu merujuk kepada lengkuk biasa. Juga sama yang kecerunan bila misalkan susun dekat tempat. Okey, jadi ini adalah rumus lah bagi keanjalan permintaan pendapatan. Okey, seterusnya kita akan fokus tentang jenis barang. Okey, berkenaan dengan jenis barang ini, okey, bagi barang bawahan ataupun inferior, okey, di mana nilai keanjalan permintaan pendapatan dia EY kurang daripada kosong. Okey, lepas tu barang mesti, barang normal yang juga dikenali sebagai barang biasa, okey, EY dia lebih kosong tetapi kurang ataupun sama dengan 1. Dan akhirnya barang mewah di mana EY dia adalah melebihi 1. Okey. Okay, jadi sekarang Miss akan cuba terangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan jenis ataupun kategori barang-barang berkaitan. Okey, jadi sekarang kita akan tentukan jenis barang. Okey, cuba tengok barang ini. Ya, kereta Ferrari. Jadi, barang ini merupakan barang mewah. Okey, jadi sekarang Miss nak tanya, sekiranya pendapatan meningkat, okey, kuantiti diminta bagi barang tersebut macam mana? Mestilah meningkat sebab sudah mempunyai pendapatan yang tinggi kan, sudah mampu membeli kan, jadi kuantiti diminta dia akan naik. Okey, bagi nilai keanjalan permintaan pendapatan bagi barang mewah, kita kata bahawa EY lebih daripada 1. Okey, sebelum saya teruskan penerangan yang lanjut dekat sini, okey, cuba nak belajar fikir semula. Okey, masa kita belajar keanjalan permintaan harga, kan belajar ED lebih 1 kan, dan kita kata ini adalah anjal, di mana peratus perubahan QD lebih besar daripada peratus perubahan P. Masih ingat yang ini kan? Yang darjah keanjalan dia melebihi 1. Okey, sekarang kita nak apply konsep yang sama dekat sini. Okey, kita boleh nampak ya. Okey,
EY ini sebenarnya rumusnya peratus perubahan QD masih sama dengan atas. Yang bawah punya masa ganjalan permintaan harga dia guna peratus perubahan P. Jadi yang Y tukarlah jadi peratus perubahan Y. So bermaksud peratus perubahan QD dia adalah melebihi, tengok simbol dia sama punya. Peratus perubahan Y. Okay, so bermaksud dekat sini perubahan kuantiti di bidang dia, okay, banding dengan perubahan pendapatan dia. Okay, seperti pelajaran telah tahu tadi, kalau Y meningkat, bermaksud QD kita akan meningkat bagi kategori barang mewah. Cuma sekarang pelajar kena tentukan mana satu lagi banyak, mana satu lagi sikit. Okay, simpul dia macam ini kan. Bermaksud QD naik banyak. Okay, Y naik, tapi dia naik sikit sahaja. So, bermaksud kalau EY melebihi 1 untuk kategori barang mewah ini, kita kata apabila pendapatan naik sedikit sahaja, kuantiti diminta dia akan naik dengan banyak. So, itu adalah untuk barang mewah. Sebab kita dapati bahawa EY dia adalah melebihi 1. Okay, jadi sekarang kita akan sambung untuk barang yang seterusnya. Okay, tengok jenis barang ini. Ada buah-buahan. Okay, sekarang saya nak minta pandangan anda. Katakan pendapatan anda meningkat. Okay, boleh ke you beli lagi banyak buah-buahan ni? Apa ini strawberry ke grapefruit? Okay, lepas tu mango. Mestilah mampu beli lagi banyak kan? Jadi, dia sebenarnya menunjukkan hubungan yang positif juga. Y naik, QD naik. Okay, tetapi ini bukan barang mewah. Jadi, lagi satu kategori barang adalah berkenaan dengan barang normal ataupun dikenali sebagai biasa. Okay, dan pelajar pun sudah belajar darjah keanjalan dia, okay, di mana EY kurang 1 kan? Okay, kalau kurang 1 ini sebenarnya macam hari itu kita belajar dari segi darjah keanjalan yang anjal dengan tak anjal. Ini kurang 1, keanjalan permintaan harga. Peratus perubahan QD kurang daripada peratus perubahan P kan? So, bermaksud yang ini sebenarnya pun sama. Peratus perubahan QD kurang daripada peratus perubahan Y, bukan P ya, sebab sekarang kita tengok EY. Okay, tetapi pelajar tahu bahawa kalau pendapatan meningkat, QD meningkat. Okay, pendapatan naik, QD meningkat. Tapi kali ini, okay, peratus perubahan pendapatan adalah lagi banyak. Bermaksud, okay, kalau katakan pendapatan naik dengan banyak pun, kuantiti diminta dia adalah meningkat. Tapi dia meningkat sedikit sahaja. Inilah dia. Okay, Y meningkat dengan banyak, pendapatan meningkat banyak, kuantiti diminta okay, untuk pembelian barang normal seperti buah-buahan ini, dia adalah meningkat. Tapi dia meningkat sedikit sajalah untuk jenis barang normal. Okay, tetapi untuk kategori barang normal ini, EY dia sebenarnya dia bukan hanya kurang daripada 1. Dia sebaliknya, EY dia adalah kurang dan sama dengan 1, tapi dia adalah melebihi 0. Dia sepatutnya di bawah kategori ini. Sebab masa itu kita kata Y meningkat, QD meningkat. Dia masih bahagian positif. Tapi dia tak akan melebihi 1. Sebab kalau melebihi 1 itu bermaksud dia adalah barang mewah. Yang ini melebihi 1. Okay, jadi dia adalah berlainan sikit. Tapi ingat kalau kita dapati EY sama dengan 1, maksudnya peratus perubahan QD, yang ini ya sebab EY sama dengan 1 kan. Kalau EY sama dengan 1, peratus perubahan QD sama dengan peratus perubahan Y. Yang ini masih dianggap sebagai barang normal. Sebab kedua-dua meningkat pada kadar yang sama. Okay, so inilah nilai keanjalan permintaan bagi pendapatan. Bagi barang biasa. Jadi pelajar kena faham lah. Okay, Y meningkat, QD meningkat. Okay, seterusnya kita cuba tengok barang ini. Sudah tulis salt, garam. Okay, katakan pendapatan anda meningkat. Okay, adakah anda akan membeli garam yang lagi banyak? Tak, takkan pelajar kata pendapatan naik, jadi saya akan makan garam yang lagi banyak.
Tak mungkin kan? Okey, sebab dia kata, oh samalah. Jadi kuantiti diminta dia tetap ataupun tak ada perubahan. Okey, jadi barang ini, kategori barang ini, kita kata dia sebagai barang mesti. Okey, yang di mana dia boleh memenuhi keperluan asas bagi semua manusia. Okey, itu adalah barang mesti. Jadi untuk nilai keanjalan permintaan pendapatan dia, EY sama dengan kosong. Bermaksud, tak kisahlah kalau pendapatan anda naik ke, pendapatan anda turun ke, kuantiti diminta terhadap garang ini tetap adalah sama. Okey, kuantiti diminta dia tak akan berubah pun sebab dia adalah barang mesti. Okey, so itulah maksud dia. That's why kita dapat EY sama dengan kosong. Lagi satu jenis barang. Okay, jenis barang kita cuba tengok. Ini adalah beras. So ada dua jenis kualiti. Okay, so yang ini kualiti baik punya, yang ini kualiti dia tak berapa okey lah tengok. Dia macam beras hancur. Ada yang hancur punya. Jadi Miss pun telah cuba cari gambar yang lebih besar sikit. Okay, di mana kita dapati bahawa beras ini kualiti dia kurang memuaskan, kurang okey punya. Jadi sekarang kita fokus yang ini. Okay, beras hancur. Sekiranya pendapatan anda meningkat, okay, adakah anda akan membeli beras hancur ini lagi? Ya, mestilah tidak kan? Sebab dia kata, pendapatan naik, buat apa nak beli makanan yang kurang berkualiti ini? Jadi dia akan menyebabkan kuantiti diminta dia turun. Kita nampak hubungan songsa. Okay, jadi jenis barang ini biasanya kita adalah fokus kepada barang bawahan. Okey, untuk maklumat anda, barang bawahan ini dia ada banyak kategori dan kategori yang kita fokuskan adalah inferior. Okey, inferior. Inilah dia. Okey, dan kita dapati bahawa nilai keanjaran permintaan bagi pendapatan ini di mana EY kurang daripada kosong. Kalau kurang daripada kosong, ini bermaksud pada masa itu EY kita mencatat negative value. Okey, dia mestilah bernilai negatif sebab kurang daripada kosong. Itulah sebab kita dapati apabila pendapatan meningkat, kuantiti diminta turun. Begitu juga dengan keadaan yang sebaliknya. Jadi ini adalah bagi barang bawahan. Okey. Soalan pengiraan. Okey, jadi sekarang kita akan cuba tengok berkenaan dengan pengiraan keanjalan permintaan pendapatan dengan menggunakan kaedah lengkung. Okey, jadi Miss akan cuba tunjukkan simbol dia dulu. EY ya, sebagai keanjalan permintaan pendapatan. Okey, jadi rumus yang pertama, peratus perubahan QD bahagi dengan peratus perubahan Y. Y itu adalah tingkat pendapatan. Okey, rumus yang kedua, ingat kita pakai lengkung biasa punya rumus di mana perubahan Q bahagi perubahan Y darab dengan Y kosong over Q kosong. Okey, juga samalah ini adalah merujuk kepada kecurunan dia. Okey, cuma saya nak ingatkan lah. Okey, kebanyakan memang majoriti pelajar masa mereka buat sediakan rumus bagi keanjalan permintaan pendapatan ini, mereka akan tertulis P dekat sini. Okey, itulah kesilapan yang pelajar sentiasa ulang. Jadi pastikan anda tulis Y. Okey, ingat Y pendapatan. Okey, jadi perubahan Q itu merujuk Q1 tolak Q0. Jadi maklumat yang telah diberikan Q1 52 dan Q0 50. Bahagi dengan perubahan Y, Y1 tolak Y0, 5,500 tolak 5,000. Okey, kemudian darab Y0 kita fokus yang ini 5,000 dan Q0 kita adalah sebanyak 50. Okey, jadi kita pun selesaikanlah. Okey, so yang ini jadi 2 bahagi 500 darab dengan 5,000 bahagi dengan 50. Okey, dan akhirnya lepas kita selesaikan, kita akan dapati bahawa jawapan kita sama dengan 0.4. Okey, so itu adalah nilai keanjalan permintaan pendapatan. EY sama dengan 0.4. Okey, jadi seperti biasa, selepas kita dapatkan jawapan ini, pelajar kena sediakan tafsiran dia. Okey, jadi marilah kita takrifkan jawapan dia. Okey, oleh itu,
Okay, ataupun apabila. Biasa kita mula dengan tingkat harga kan. Kali ini berlainan. Bukan P naik ya. Sepatutnya adalah Y. Okay. Apabila pendapatan meningkat ke menurun. Okay, kita boleh tengok. Daripada 5,000 kepada 5,500 tu meningkat. Jadi apabila tingkat pendapatan meningkat sebanyak 1%, kuantiti diminta bagi barang berkenaan kita cuba tengok. Dia positif kan? Positif, maksudnya ini naik, ini pun naik. Lagi pun pelajar boleh tengok melalui cara sini. 50 ke 52. Jadi kuantiti diminta dia meningkat. Meningkat sebanyak 0.4%. Itulah jawapan dia untuk tafsirkan jawapan ini. Okey. Selain daripada itu, pelajar juga kena tentukan jenis barang. Mungkin dia tanya, apakah jenis barang berkenaan? Jadi pelajar kena tahulah. Tengok nilai keanjalan dia, 0.4. Okey, kalau 0.4 itu bermaksud EY, dia terletak di bawah kategori mana? 0.4 bermaksud dia adalah lebih kosong. Tapi dia kurang 1 kan? Jadi untuk kategori barang yang terletak di bawah kategori ini, di mana EY lebih kosong, kurang atau sama dengan 1, itu adalah barang? Ya, barang normal ataupun barang biasa. Okey, jadi pelajar boleh bagi tahulah berkenaan merupakan barang biasa ataupun barang normal kerana EY dia ataupun nilai keancaran permintaan pendapatan dia adalah melebihi 0, kurang dan sama dengan 1. Okey, itulah cara kita nak tentukan lah. Okey, Miss cuba ulas sekali lagi. Ada 3 step. Step yang pertama, sediakan rumus dan dapatkan jawapan ini. Step yang kedua, pelajar kena tafsirkan, tahu macam mana nak tafsirkan jawapan. Dan step yang ketiga itu kena tahu macam mana nak tentukan jenis barang dengan berdasarkan nilai keanjalan yang telah belajar tadi. Okey. Selain daripada itu, ada sedikit tambahan. Okey, kita cuba tengok ya. Tengok yang ini. Okey, sebab kalau kita tahu, kalau barang normal, apabila Y meningkat, QD dia pun meningkat. Okey, sebab dua-dua pun meningkat kan? Okey, jadi apa yang Miss dah tunjuk dekat sini, pelajar boleh nampak QD dia naik 0.4%. Y dia naik 1%. Dengan reti kata lain, peratus perubahan QD ini dia adalah kurang daripada peratus perubahan Y. Okey, kenapa kita kata demikian? Sebab kita boleh nampak Y itu 1%. Yang ini 0.4%. Peratus perubahan Y lebih daripada peratus perubahan QD. Itulah sebab kita kata bahawa EY dia kurang 1 yang kita kaitkan dengan darjah keanjalan tadi tu. Jadi kita tahulah bahawa barang ini adalah barang normal di bawah kategori 5. Okey. Jadi sekarang marilah kita masuk sesi soal jawab. Soalan yang ditanya. Apakah definisi keancaran permintaan pendapatan? Okey. So cuba fikirkan kata kunci dia. Okey, jadi definisi bagi keancaran permintaan pendapatan dia adalah ukuran darjah tindak balas, perubahan kuantiti diminta bagi sesuatu barang, kesan daripada perubahan tingkat pendapatan pengguna. Okey, ingat disebabkan oleh pendapatan pengguna. Okey, soalan yang seterusnya. Padankan jenis barang. Okey, so dekat sini barang yang kita tengok, kita ada barang bawahan, barang mesti, barang mewah dan juga barang biasa. Yang sebelah sini adalah merujuk kepada nilai keancaran pendapatan. Okey, misalnya EY sama dengan 0, EY sama dengan negatif 1.2, EY sama dengan 1 dan akhirnya EY sama dengan 1.2. Jadi pelajar cuba padankan jenis barang ini dengan nilai keancaran pendapatan. Okey, cuba padankan antara satu sama lain. Okey, jadi marilah kita cuba tengok jawapan dia. Okey, bagi barang bawahan, pelajar tahu EY dia adalah kurang daripada 0, daripada sifar. Jadi kurang daripada sifar bermaksud EY dia sama dengan
Ya, negatif 1.2. Sebab kalau ada tanda negatif dekat sini, merujuk bahawa dia adalah kurang daripada kosong. Okey, seterusnya barang mesti. Ya, EY sama dengan kosong. Diikuti dengan barang mewah. Sebab barang mewah, EY dia lebih 1. Jadi kalau lebih 1 tu, ya, EY sama dengan 1.2. Okay. Yang akhirnya barang biasa yang juga dikenali sebagai barang normal. Ya, EY sama dengan 1. Okey. Sebab kita tahu apa nilai keanjalan pendapatan bagi barang biasa adalah EY lebih kosong kurang dan sama dengan 1. Jadi ini adalah tepatlah bagi jawapannya. Okey. So setakat ini saja untuk sesi soal jawab kita. Okey. Dengan demikian selesailah perbincangan kita yang berkaitan dengan keanjalan permintaan yang merangkumi keanjalan permintaan harga, keanjalan permintaan silang dan keanjalan permintaan pendapatan. Jadi untuk video yang seterusnya, misalkan fokus tentang keanjalan penawaran. Sebagai tanda penghargaan anda terhadap video yang Miss hasilkan ini, ingat subscribe YouTube channel saya. Okay, bagi yang sudah subscribe, jangan lupa like serta sharekan video ini kepada rakan-rakan yang lain. Saya Lee Kuek Hui, saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Guru Malaysia. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Okay?